lagi simple daripada biasalah. Lagi simple daripada kaedah perkiraan sebelum ni, yang mana kita kena tentukan bahawa setiap objek yang ada yang melibatkan tuas mesti dalam keadaan yang seimbang. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan momen daya? So kita sama-sama lihat apa yang ada pada buku teks. Daya yang dikenakan pada suatu objek boleh memutarkan. Okey, kata kunci dia memutarkan objek itu pada suatu titik tetap fungsi. Fungsi ni maksudnya suatu palang lah, ataupun garis lurus ataupun fulcrum. Kesan putaran yang dihasilkan disebut momen daya. Okey. Kalau kita ingat balik, daya maksudnya suatu tekanan ataupun kita bagi suatu tenaga, sama ada daya dalam bentuk daya tarikan ataupun daya tolakan. Tapi kalau momen daya, kata kunci dia adalah suatu objek yang dapat diputarkan. Okey, diputarkan pada suatu titik tetap fungsi atau fulcrum. Okey. Setuas sebelum ni kita sama-sama belajar, fulcrum ni maksudnya suatu titik yang tetap. Okey. Contoh kat sini dia ada fulcrum. Okey. So momen daya dia akan berputar, sama ada dia bergerak ke atas, bergerak ke bawah, tetapi titik fulcrum dia tetap sama. Tak bergerak dan tidak berubah. Okey. So kenapa perlu ada momen daya? Momen daya membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Samalah macam konsep tuas ataupun mesin ringkas. Okey. Dia dicipta supaya dapat melakukan kerja dengan lebih mudah. Okey, yang kedua, momen daya bergantung pada daya yang dikenakan dan jarak tegak dari fulcrum ke daya. Okey. Yang ni kita tak payah pening-pening, kita tengok contoh senang. Okey. Contoh A, awak tengok, okey, orang sedang memutarkan nut yang ada, nut ni macam skru lah. Okey. Kita guna spanner. Okey. So bila kita pegang alat ni untuk memutarkan nut, maksudnya kita gunakan alat ni untuk memutarkan nut bagi memudahkan kehidupan. Kita tak pakai tangan lah, kita guna alat. Okay, so alat ni kita namakan tuas. Cuma bezanya kita nak putarkan nut ni, so nut ni merupakan fulcrum. Maksudnya dia tidak bergerak. Titik ni tidak bergerak. So apa yang bergerak? Bergerak ni adalah tangan kita ni. Bergerak atas bawah, di mana kita kenakan daya ataupun tenaga. Okay. So jarak tegak ni maksudnya jarak daripada fulcrum kepada daya yang kita kenakan. Okey, persoalannya, adakah mudah ataupun yang manakah kedudukan yang paling kita tak akan kenakan tenaga yang paling tinggi ataupun daya yang paling tinggi? Nak senang pegang dekat tengah ke ataupun pegang menjauhi fulcrum? Persoalannya. Okey, ada siapa boleh jawab? Pegang menjauhi fulcrum. Kena menjauhi fulcrum. Lagi senang kita nak putarkan nut. So ini maksudnya momen daya. Fulcrum tak bergerak tapi tangan kita ni seolah-olah dia berputar. Okay. So lagi mudah kita letak jauh berbanding kita letak tangan ni dekat tengah-tengah. Sama juga dengan contoh B. Bila kita buka pintu. So tombol pintu ni orang letak dekat tengah-tengah ke orang letak dekat hujung. Okay. So fulcrum atau pangsi ni yang ada dekat engsel pintu.
Maksudnya ensel ni tak akan bergerak. Okay. Yang bergeraknya hanyalah pintu. Pintu yang berputar. Daya kita lah, manusia, yang bagi daya ataupun bagi tekanan untuk memutarkan tombol pintu. Okey, soalannya sama juga. Adakah tombol ini diletakkan hujung jauh daripada pintu ataupun tengah-tengah pintu? So bila awak tengok semua pintu memang diletak semakin jarak yang paling jauh daripada fulcrum ataupun ensel, baru pintu tu dapat dibuka dengan lebih mudah. Okay. Contoh yang seterusnya. Contoh kalau kita pegang satu stapler. Stapler kita pegang dekat paling hujung sekali kan. Lagi senang kita nak tekan berbanding kalau kita tekan dekat bahagian tengah-tengah. Maksudnya dia menjauhi titik fulcrum. Lagi mudah kita buat kerja. So untuk momen daya, semua dah faham Maksud momen daya maksudnya kita kena ada satu pergerakan berputar pada suatu titik fulcrum. So untuk momen daya pun dia ada pengiraan tapi dia lebih ringkas lah. Kalau sebelum ni kita belajar macam mana nak kira supaya satu tuas terseimbang. Tapi kalau momen daya kita cuma nak kira dia punya jarak daripada titik fulcrum. Okay, lagi sekali kita kena faham untuk momen daya kena ada titik fulcrum di mana titiknya tidak bergerak ataupun tidak bergerak ataupun tak buat apa-apa lah. Dia memang duduk kat sini je. Okay. So ada fulcrum, ada momen daya dan ada jarak. Okay. Daya mesti dikenakan ke atas suatu alat tu supaya dia dapat berfungsi dengan baik. Okay. So untuk rumus momen daya, dia cuma dua je. Iaitu daya dalam unit Newton, macam biasalah N ni Newton, kita kena darab dengan jarak tegak dari pangsi ke daya. Maksudnya, dekat mana kita bagi tekanan tu dengan kedudukan kepada fulcrum. Okay. So, unit dia macam biasa, Newton meter. Maksudnya ada daya, ada jarak. Contoh satu, macam mana nak kira momen daya? Kalau ikut gambar rajah ni, dia dah bagi jaraknya adalah 20 cm. So cm kena tukar kepada meter. Okay, so tengok syarat dia. Untuk unit SI mesti dalam meter. Okay, so Newton ataupun daya, dia dah bagi siap-siap dalam unit Newton. So darablah. Nantikan 50 Newton darab dengan 0.2 meter, maka jawapannya kita akan dapat sebanyak 10 Newton meter. Okay. Dekat sini cakap momen daya mempunyai dua arah. Sama macam jam lah. Sama ada dia lawan arah ke, sama ada dia ikut arah ke, tak kisah. Okay. Dia sama macam jam. Janji dia berputar. Sama ada ke sini ataupun melawan arah jam. Okay, contoh dua. Jika daya yang digunakan untuk mengumpil ataupun membuka penutup tin adalah 10 Newton menggunakan sudu yang panjangnya 15 cm. Hitung momen daya yang terhasil. Okay, so simple je lah. Daya darab dengan jarak. Jarak daripada fulcrum. Maksudnya bila awak gunakan sudu, sudu ni saja bergerak naik atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Tapi hujung dia ni tak bergerak. Ini kita namakan sebagai titik
fulcrum. Okey. So nilai momen daya dia adalah 10 Newton darab dengan cm ni kita tukar kepada meter. Maksudnya 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. So 15 cm kena bahagi dengan 100. Dapat nilai dia 0.15 meter. Tekan kalkulator, dapat jawapan dia 1.5 Newton meter. Tu je soalan dia. Okey. Ada nak tanya setakat ni? Barang ni ada barang ni. Okey, kita lihat contoh latihan. Apakah nilai momen daya? Okey, kalau awak lihat soalan ni melibatkan pengiraan, yang ni pun dah kira awak punya PBD TP tahap 3. Okey. So rumus dia dah bagi, di mana rumus momen daya adalah daya yang dikenakan darab dengan jarak tegak dari pangsi ke daya. Okey. Kita sama-sama buat latihan untuk soalan A. Okay, cikgu nak awak jawab soalan A. Kalau dah berjaya jawab, boleh tulis jawapan dekat ruangan chat ataupun buka mic lah. Berapakah nilai momen daya bagi gambar rajah aktiviti A? Ada siapa boleh jawab? Tiga. Okey, Leong jawab 3. Okey, betul. Jawapan dia 3 Newton meter. Okay, macam mana nak selesaikan? Kita ambil daya sebanyak 15 Newton didarab dengan jarak. So jarak dia memang dah bagi dalam meter. So terus ambil nilai tu. So jawapan dia akan dapat 3.0 Newton meter. Okey, B. Thank you, Leong. B. B pun 3 juga. Betul. B pun 3 juga. Maksudnya daya 10 Newton didarab dengan 0.3 meter. So jawapan dia adalah 3.0 Newton meter. Okay, C dah jawab. Okay, C jawapan dia adalah 8 Newton. Okay, betul. So 10 Newton darab dengan 0.8, jawapannya adalah 8.0 Newton meter. Okay, D pun sama. Okay, D pun sama, jawapannya 40 Newton darab dengan 0.2 meter sama dengan 8.0 Newton meter. Okay. Nah, cuma bezanya awak tengok yang ni jaraknya 0.8 meter. So daya yang dikenakan lagi sikit lah berbanding kalau pintu ni jarak dia 0.2 meter. Okay. Alright. So ada soalan setakat ni? Okay, kalau tak ada soalan, nak uji awak punya kefahaman, hari ni kita buat latihan ringkas lah soalan tengah hari ni. Okay, latihan dalam bentuk kuis dekat
pautan kuisis. Okey, soalannya ada berapa Tapi ni dah jawab ni, Irfan Nurudin, Adam. Okey. Untuk soalan dalam kuisis, dia ada 10 soalan. Baca dia punya soalan betul-betul. Contoh soalan 1. Momen daya bergantung kepada 2 faktor. So jawab, pilih 2 jawapanlah daripada soalan. Okay, momen daya kena ada apa? Okey. Momen daya kena ada apa? Bagi 2 faktor. Contoh soalan 2, dia pun minta 2 jawapan. Pilih 2 situasi yang melibatkan momen daya. Apa contoh aplikasi yang ada dekat luar yang menunjukkan momen daya? So, awak kena ingat momen daya mesti melibatkan putaran pada titik fulcrum yang tetap. Okey. Ada soalan lagi? You nak tanya apa-apa? Aming? Barani? Ishan?